Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan SMK Tingkat Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang satu bahagian berkaitan dengan strategi menjawab Pengajian Perniagaan Penggal 2 STPM. Okey. Ramai pelajar yang tanya Cikgu apakah kaedah yang terbaik untuk menjawab Pengajian Perniagaan Penggal 2. Jadi Cikgu akan kongsi beberapa perkara penting, okey, supaya kamu dapat menjawab dengan cemerlang dalam peperiksaan nanti ya. Okey, ada 4 topik penting dalam Penggal 2, iaitu pengurusan, aspek perundangan perniagaan, kemahiran komunikasi dan juga pembuatan keputusan. Berbanding dengan Penggal 1, ada 5 topik kan? Yang ni ada 4 topik. Okey, so Penggal 2 ni berkaitan dengan pengurusan. Okey, pengurusan perniagaan. Okey, format peperiksaan sama seperti semester 1 atau Penggal 1. Ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 10 soalan. Okey, so lazimnya, bahagian pengurusan ni ada 3 hingga 4 soalan. Perundangan ada 2 soalan. Komunikasi 3 hingga 4 soalan dan pembuatan keputusan ada 2 soalan. Okey, dan kamu digalakkan guna 50 minit untuk menjawab bahagian A. So bahagian A ni 50 markah. Jadi kamu digalakkan guna 50 minit. Okey. Untuk bahagian B, okey, bahagian B ni ada 2 soalan, iaitu soalan nombor 11 ialah soalan kajian kes di mana markah yang diperuntukkan ialah 30 hingga 35 markah. Okey. Dan soalan 12 dan 13 ni adalah soalan esei panjang dan kamu diberi pilihan. Boleh jawab soalan 12 atau soalan 13. Boleh jawab mana-mana satu saja. Dan markah yang diperuntukkan ialah 15 hingga 20 markah. Okey. Dan bahagian B juga kamu digalakkan guna 50 minit. Okey. Jadi kamu ada jumlah masa ialah 105 minit. So gunakan 50 minit untuk bahagian A dan 50 minit untuk bahagian B. Dan 5 minit ni untuk sema balik. Okey. Alright. Berkaitan dengan fakta khusus. Okey. So dalam peperiksaan ni, fakta khusus ni sangat-sangat penting. Okay? Especially untuk pengajian perniagaan. Kamu sebagai pelajar PP ni perlu beri perhatian tentang ketepatan fakta semasa menjawab soalan peperiksaan. Okay? Sebab memang sukatan ni ada banyak fakta khusus. Khususnya dalam Penggal 2 ya. Anda mungkin hilang markah jika tidak menyatakan fakta yang betul semasa menjawab soalan nanti. Okay? So cara yang terbaik, sentiasa rujuk sukatan pelajaran pengajian perniagaan. Okey, mungkin cikgu kamu dah kongsi dengan kamu ataupun kamu boleh rujuk laman web Majlis Peperiksaan Malaysia untuk mendapatkan sukatan ini dengan percuma. Okey. Alright, sentiasa rujuk pada sukatan pelajaran. Jadi cikgu nak bincang beberapa bahagian dalam sukatan pelajaran berkaitan dengan fakta khusus dan juga bukan fakta khusus. Okey. Yang ni cikgu nak bincang bab pertama saja, iaitu berkaitan dengan pengurusan. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan dalam bahagian pertama, iaitu pengenalan pada pengurusan. Okey. Bahagian pertama ialah takrif, maksud pengurusan dan kepentingan. Ini bukan fakta khusus. Okey. Bukan fakta khusus maksudnya tidak semestinya sama dengan apa yang ada dalam buku ataupun apa yang kamu dah baca. Okey. Sebagai contoh, kalau soalan tanya, nyatakan 3 kepentingan pengurusan. Okey. Ada pelajar mungkin sebut membantu pengurus membuat keputusan yang baik. Ada pelajar mungkin sebut membantu pengurus membuat keputusan dengan lebih berkesan. Okey. So, dua-dua jawapan boleh diterima sebab kepentingan ni bukan fakta khusus. Okey. Yang fakta khusus ialah seperti fungsi pengurusan, perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Ini adalah fakta khusus. Jadi kalau kamu sebut, katakan soalan tanya, nyatakan 4 fungsi pengurusan. Jadi kalau kamu sebut merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal, kamu akan hilang markah sebab dia tak ikut apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey. So ini dipanggil fakta khusus. Okey. Ada yang dikenali sebagai bukan fakta khusus. Contohnya kepentingan, kegunaan dan sebagainya. Kelebihan, kelemahan itu bukan fakta khusus. Okey. Bahagian D ni kamu tengok peranan pengurus. Ada 3 kan? Antara perorangan, bermaklumat, pembuatan keputusan. Ini adalah fakta khusus. Okey. Pendekatan pemikiran pengurusan. Teori. Ada 4 kan? Klasikal, kemanusiaan, sains pengurusan, pendekatan moden. Ini adalah fakta
khusus. Jadi sentiasa rujuk pada sukatan pelajaran untuk kenal pasti yang mana fakta khusus. Sebab kamu akan hilang markah jika kamu sebut dengan atau kamu sebut dengan sebutan yang salah ataupun salah eja dan sebagainya. Okey. Alright, bahagian yang kedua berkaitan dengan kemahiran pengurusan. Jadi kalau soalan tanya, nyatakan kepentingan kemahiran, ini bukan fakta khusus. Okey. Yang fakta khusus ialah 3 peringkat pengurusan, iaitu peringkat bawaan, peringkat pertengahan dan peringkat atasan. Jadi kalau kamu jawab peringkat bawah, mungkin kamu akan hilang markah sebab tak ikut sukatan pelajaran. Okey. Begitu juga dengan jenis-jenis kemahiran pengurusan. Okey, kita ada 5 kan? Konseptual, antara perorangan, teknikal, pengurusan masa dan pembuatan keputusan. Okey, ramai pelajar yang sebut konsep. Salah tu. Okey. Pembuat keputusan. Yang ini pun salah. Teknik. Ini adalah kesilapan yang pelajar biasa buat. So be careful. Okey. So gunakan perkataan yang sama seperti yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey. Bahagian yang ketiga, perancangan. Yang ni pun ada banyak fakta khusus, especially yang berkaitan dengan jenis perancangan, jangka masa, kegunaan, peringkat. Tengok, strategik, taktikal, operasi. Ramai pelajar yang sebut strategi. Strategi adalah berkaitan dengan unsur perancangan. Nampak tak strategi? Yang ini adalah strategik. Okay? Taktikal, ini adalah jenis perancangan. Tapi kalau unsur perancangan, dikenali sebagai taktik. So be careful. Okay? Bila jawab dalam exam nanti ya. Proses perancangan, ini adalah fakta khusus yang ada 5 langkah tu. Okay? Jangan salah sebut dia. Menentukan matlamat dan objektif, menganalisis persekitaran perniagaan, membentuk alternatif tindakan, kena sebut dengan betul. Okay? Lepas tu, unsur perancangan strategik, okay? Visi, misi, objektif, strategi, taktik, dasar, prosedur, standard. Ini adalah fakta khusus. Okay? Bahagian yang keempat, pengorganisasian. Okay? Kalau soalan tanya kepentingan pengorganisasian, ini bukan fakta khusus. Yang fakta khusus ialah jenis penjabatanan, okay? Iaitu fungsi, division, matrix. Okay? Bentuk-bentuk lain, kita ada 3-4 kan? Pasukan, projek, unit perniagaan strategik dan organisasi tanpa sempadan. Okay? Proses pengorganisasian, ini fakta khusus. Kena sebut dengan betul lah. Okay? Di sini ada 5 langkah. Okay? Kena ikut turutan yang betul dan juga ejaan yang betul. Okay? Ramai pelajar sebut menentukan objektif. Salah tu. Okay? Kena ikut apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Penentuan objektif. Mengenal pasti aktiviti salah. Sepatutnya pengenal pastian aktiviti. Okay? Kesilapan begini boleh menyebabkan kamu hilang markah. So berhati-hati. Okay? Ikut apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Okay? 6.43 konsep pengorganisasian, iaitu file meja, manual prosedur kerja, prosedur kualiti, ini fakta khusus. Okay? Konsep-konsep authority, tanggungjawab, accountability, pemusatan, ini fakta khusus. Okay? Bahagian 6.5 berkaitan dengan kepimpinan. Okey, perhatikan yang mana fakta khusus. Kalau soalan tanya kepentingan kepimpinan, bukan fakta khusus. Okey, jenis kuasa, fakta khusus. Jenis kepimpinan, fakta khusus. Okey, gaya kepimpinan, fakta khusus. Ramai pelajar yang sebut kepimpinan demokrasi. Ini salah tu. Sepatutnya demokratik. Okey, kalau bahasa Inggeris, gunakan bahasa Inggeris transaksional. Pastikan ejaan yang betul. Okey, berwawasan, bukan wawasan. Okey, ramai pelajar sebut kepimpinan wawasan. Salah tu. Sepatutnya kepimpinan berwawasan. Okey, so be careful lah. Pastikan sama dengan apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey, kalau soalan tanya motivasi, teori motivasi ni fakta khusus. Pasukan, okey. Kalau soalan tanya kepentingan pasukan, bukan fakta khusus, okey. Kalau proses ni fakta khusus. Dia ada 5 langkah: pembentukan, peributan, penyesuaian, pelaksanaan dan penangguhan. Ada pelajar yang sebut pembubaran. Salah tu. Okey, sepatutnya kena guna penangguhan, okey. Pengurusan stres bukan fakta khusus, okey. Alright. Bahagian terakhir berkaitan dengan pengawalan. Okey, kita perhatikan. Kalau soalan tanya kepentingan pengawalan, bukan fakta khusus. Okey. Kalau soalan tanya jenis kawalan, ini fakta khusus. Iaitu kawalan dalaman, kita ada 3. Kawalan luaran, ada 3. Itu fakta khusus. Okey. Proses kawalan, ini fakta khusus. Kena ikut turutan yang betul. Okey.
kaedah kawalan, fakta khusus, alat kawalan. Okey, kita ada 5 alat. Ini pun fakta khusus. Okey. So, fakta khusus ni penting. Ikut apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey. Okey, kita pergi kepada strategi menjawab esei pendek. Okey. Perkara yang paling penting ialah kata tugas. Okey. So, ada soalan yang meminta kamu nyatakan, senaraikan, berikan. Okey. So, kalau dia kata nyatakan, senaraikan, kamu hanya perlu beri fakta tanpa uraian. Okey. Kalau dia bagi fakta, kamu akan dapat markah. Okey. So, ni soalan berbentuk nyatakan, senaraikan, berikan. Okey. Apakah soalan yang biasa berkaitan dengan kata tugas nyatakan, senaraikan, berikan? Biasa dia berkaitan dengan jenis. Okey. Contohnya, nyatakan 4 jenis kepimpinan. Okey. Ataupun nyatakan 3 jenis kawalan dalaman. Okey. Kelebihan dan kelemahan. Mungkin soalan tanya nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan penjawatanan ikut fungsi. Okey. Atau nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan penjawatanan matriks. Itu nyatakan. Proses. Mungkin kamu diminta senaraikan proses kawalan. Okey, senaraikan proses perancangan. Okey, bentuk, alat, konsep, elemen, tahap, teknik, langkah, semua ni biasanya soalan berbentuk nyatakan atau senaraikan. Okey. Contoh kalau soalan tanya senaraikan 5 langkah pertama dalam proses komunikasi. Okey, 5 langkah pertama ialah pengantar, encode, saluran, decode, penerima, maklum balas. Jadi kamu dapat 5 markah. Okey. Alright. Kita tengok jawapan yang kurang tepat. Okey. Nyatakan 5 kemahiran pengurusan. Okey. Pelajar sebut, katakan pelajar ni sebut kemahiran konsep, kemahiran teknik, kemahiran manusia, kemahiran pengurusan masa, kemahiran penyelesaian masalah. Okey. Kenapa 3 yang pertama ni salah? Sebab dalam sukatan pelajaran dia kata apa? Konsepsual, antara perorangan, technical. Okey. Jadi pelajar ni salah sebut. Dia kata konsep, teknik, manusia. Kena ikut apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey, be careful lah. Okey, nyatakan proses pengorganisasian. Nampak tak? Proses. Jadi kena ikut turutan yang betul. Okey. Pelajar ni jawab, menentukan objektif. Mengenal pasti aktiviti, pengelasan aktiviti, pengelompokan aktiviti, pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab. 2 yang pertama ni tak mungkin kamu akan hilang markah sebab kamu tak ikut apa yang ada dalam silabus. Okey, dalam sukatan dia kata penentuan objektif, pengenal pastian aktiviti. Okey, ini jawapan yang salah. Sepatutnya kena ikut apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey. Sebab tu kamu kena sentiasa rujuk pada sukatan pelajaran untuk mendapatkan fakta yang tepat. Okey. Okey, nyatakan proses mendengar. Okey. Proses mendengar ni dalam sukatan dia kata apa? Menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas. Okey, tengok pelajar jawapan pelajar ni. Proses mendengar ialah menerima, memahami, menilai, mengingati. Dia dah terbalikkan jawapan ni. Jadi dia hilang markah. Okey. Memberi tindak balas 1 markah. So dia dapat 3/5. Okey. Nyatakan 4 kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pengurusan inventory sesebuah perniagaan perabot. Okey. Walaupun soalan ni kata nyatakan, tapi dia suruh kita kaitkan dengan perniagaan perabot. Okey. So jawapan mesti kaitkan dengan perniagaan perabot. Okey. Ingat dah, perlu kaitkan dengan perniagaan perabot. Okey, tengok jawapan pelajar ni. Dapat mengetahui maklumat pembekal, boleh mengesan lokasi suatu item, dapat mengetahui tarikh beli, boleh mengetahui baki item dalam inventory. Jawapan ni salah sebab dia tak kaitkan dengan perniagaan perabot. Okey. So jawapan yang lebih tepat, kamu salin balik sebahagian soalan. Okey. 4 kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan inventory sesebuah perniagaan perabot ialah, nampak tak? Ada berkaitan perniagaan perabot. Okey. Kamu boleh bagi ayat pendahuluan ataupun nyatakan perniagaan perabot dalam setiap kepentingan tersebut. Okey. Kalau dah ada perniagaan perabot, jadi pemeriksa fahamlah. Okey, ini berkaitan dengan perniagaan perabot. Jadi kamu akan dapat markah lebih baik berbanding dengan jawapan yang pertama tadi. Okey. Nyatakan 4 kepentingan pasukan pada sesebuah organisasi. Okey. Bila kamu
bagi jawapan untuk kepentingan, make sure ayat yang lengkap. Jangan bagi ayat tergantung atau ayat yang pendek yang tidak membawa maksud ataupun pemeriksa tak faham apa yang kamu nak sampaikan. Okey? Macam pelajar ni jawab, belajar kemahiran baru, lebih bertanggungjawab, kongsi idea, kumpul bakat. Jawapan ni terlalu ringkas. Ingat ya, kamu adalah pelajar pra-universiti. Okey? Jawapan kamu mesti lebih baik berbanding dengan pelajar daripada menengah atas seperti tingkatan 5. Okey, jawapan kamu sepatutnya lebih baik sebab kamu ni pelajar pra-universiti. Jadi jawapan yang lebih tepat, membantu ahli belajar kemahiran baru. Ini jawapan yang lebih tepat berbanding dengan belajar kemahiran baru. Okey. Ahli-ahli lebih bertanggungjawab terhadap pencapaian yang akan diperoleh. Okey. Boleh kongsi idea atau pendapat antara ahli, dapat mengumpul bakat dan kemahiran yang berbeza. Ini jawapan yang lebih tepat sebab ayat yang lengkap bila pemeriksa baca dia faham. Okey, inilah kepentingan pasukan. Okey. Okey, kalau soalan minta jelaskan perbezaan. Okey, ada soalan yang mungkin minta kamu bezakan. Okey. Bila jawab soalan berbentuk perbezaan, pastikan jawapan kamu ada aspek dimensi ataupun aspek yang kamu nak bezakan. Okey, dari aspek apa yang kamu nak bezakan atau dimensi yang perlu dibezakan. Okey. So, kita tak tahu apakah soalan yang mungkin berkaitan dengan perbezaan. Jadi, cara untuk membezakan suatu konsep ialah bila kamu baca konsep, cuba bandingkan. Okey, cuba bandingkan aspek maksud. Okey, kita boleh bezakan dari aspek maksud, kepentingan, peranan, aktiviti, matlamat, tujuan, strategi, kaedah, kegunaan dan sebagainya. Jadi bila kamu bincang satu konsep, cuba kaitkan dengan perkara-perkara seperti ini. Okey, ini akan bantu kamu untuk jawab lebih baik. Okey, contohnya kalau soalan minta kamu bezakan, okey, antara pemimpin dengan pengurus, kita boleh bezakan dari segi peranan, aktiviti, matlamat. Okey, kalau soalan minta kamu bezakan perancangan jangka pendek ataupun dengan perancangan jangka panjang. Jadi kita boleh bezakan dari segi jangka masa, okey, pihak yang menyediakannya. Jadi bila kamu baca konsep, cuba kaitkan dengan perkara macam ni supaya boleh bantu kamu untuk membuat perbezaan. Okey? Perhatikan soalan ni. Jelaskan perbezaan antara perancangan strategik dengan perancangan taktikal. Okey? So jawapan mesti ada apa? Dimensi. Dari aspek mana kamu nak bezakan? Okey? Pihak yang menyediakannya, tempoh masa. Lepas tu tulis jawapan. Okey? Ini kamu akan dapat markah yang lebih baik sebab ada dimensi dan juga ada aspek yang kamu nak bandingkan. Okey? Kita tengok jawapan kurang tepat ni. Jelaskan perbezaan antara keputusan rutin dengan keputusan tak rutin. Okey? So, pelajar ni hilang markah sebab dia tak sebut aspek. Dari aspek mana dia nak bezakan rutin dengan tak rutin ni. Okey? Keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku. Keputusan untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku. So, kalau kamu tengok perkataan yang keyword ialah masalah. Jadi, boleh sebut jenis masalah sebagai aspek yang kamu nak bezakan. Okey? Cara penyelesaian, kaedah yang digunakan. Okey? Yang ni digunakan kaedah yang diprogramkan. Yang ni menggunakan kreativiti dan pengalaman. Cara penyelesaian. Jadi, ini jenis masalah, cara penyelesaian. Jadi, kamu dapat 4 markah. So, make sure ada dimensi. Okey? Yang ni pun sama. Jelaskan perbezaan antara keputusan rutin dengan keputusan tak rutin. Nampak pelajar ni, dia tak tunjukkan perbezaan. Dia hanya jelaskan apa dia rutin, apa dia tak rutin. Jadi mungkin dia hilang markah sebab dia tak tunjukkan aspek perbezaan. Okey? Alright. Kita tengok soalan-soalan yang mungkin ditanya, minta kamu nyatakan, senaraikan, berikan. Satu, maksud lah. Okey? Mungkin soalan minta berikan maksud pengurusan. Okey? Berikan maksud kemahiran pengurusan. Berikan maksud perancangan. Ini maksud. Okey, inilah keyword yang kamu kena berikan maksud dia. Mungkin soalan minta kamu nyatakan fungsi pengurusan. Okey, so jawapannya perancangan, pengorganisasian, pengawalan dan kepimpinan. Okey. Peranan pembuatan keputusan ada 4 kan? Iaitu sebagai pengawal gangguan, usahawan, perunding dan juga
pengagih sumber. Okey, ini mungkin soalan mentor nyatakan peranan. Okey, nyatakan pendekatan pemikiran pengurusan. Ada 4 kan? Klasikal, okey, kemanusiaan, sains pengurusan dan juga moden. Okey, ada 4 dah. Jenis kemahiran pengurusan yang 5 tu. Ini fakta khusus. Okey. Mungkin soalan mentor nyatakan kepentingan kemahiran pengurusan. Kepentingan ni biasanya dia akan ditanya bersama dengan maksud. Contohnya, nyatakan maksud kemahiran pengurusan dan berikan 3 kepentingan. Okey. Kepentingan perancangan sama juga. Okey. Nyatakan maksud perancangan dan berikan 3 kepentingan. Okey. Proses perancangan, ini fakta khusus yang 5 langkah tu. Okey, menentukan matlamat dan objektif. Yang kedua, menganalisis persekitaran, membentuk alternatif tindakan, menilai alternatif dan memilih alternatif tindakan. Okey. Unsur perancangan strategik, ini pun fakta khusus. Antaranya adalah apa? Visi, misi, objektif, strategi, taktik, dasar, prosedur. Ini adalah antara unsur perancangan. Okey. Kepentingan pengorganisasian, ini mungkin kamu diminta berikan maksud pengorganisasian dan nyatakan 3 kepentingan. Okey. Kelebihan dan kelemahan jenis penjabatanan, iaitu fungsi, division dan matrix. At least hafal 2 kelebihan dan 2 kelemahan. Proses pengorganisasian, ini fakta khusus yang 5 langkah tu. Okey. Penentuan objektif, pengenalpastian, aktiviti pengelasan, aktiviti pengelompokan aktiviti dan pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab. Konsep pengorganisasian, fakta khusus, jenis kepimpinan yang ada 4 tu. Okey. Transactional, transformational, berwawasan dan karismatik. Gaya kepimpinan ada 4. Apa dia? Demokratik, autokratik, laissez-faire dan contingency. Jenis kuasa ada 5 kan? Kuasa sah, kuasa desakan, kuasa ganjaran, okey, kuasa rujukan, kuasa kepakaran. Itu jenis kuasa. Kepentingan pasukan, bukan fakta khusus. Mungkin soalan minta berikan maksud pasukan dan nyatakan 3 kepentingan. Proses pembentukan pasukan, fakta khusus. Okey. Akhir sekali, kepentingan pengawalan. Proses pengawalan, okey, ada 4 langkah kan? Jenis alat kawalan dalaman dan alat kawalan luaran. Dan last one ialah alat kawalan secara umum. Dia sama dengan alat perancangan. Okey, antaranya adalah titik pulang modal, okey, PERT, CPM, bajet, okey, cartagan. Itu adalah alat kawalan. Okey. Alright. Okey. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Cikgu akan bincang beberapa bahagian lain berkaitan dengan strategi menjawab. Okey, selamat mencuba dan buat ulang kaji macam biasa. Stay safe, stay home. Okey. Kalau kamu suka video cikgu, tanda like dan juga share dengan kawan-kawan ya. Okey, that's all. Bye.